Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amala. Alhamdulillah, kita sambung kuliah berkaitan dengan pengurusan harta pusaka yang mana telah lama kita tinggalkan, mungkin dalam 2 bulan dah. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, topik pada malam ini atau kuliah kali ini adalah kita sambung berkaitan dengan hak yang berkaitan harta pusaka, al-huquq muta'alliqah bit-tarikah, hak-hak yang berkaitan dengan harta pusaka. Apabila berlaku kematian, ada harta, jangan terus bahagi, sebab dia ada hak dia dulu. Ya. Pembahagian harta pusaka adalah terakhir sekali. Okay, baik. Sebab itu dalam pembahagian harta pusaka ini, hak yang pertama pengurusan jenazah. Itu biasa yang ada dalam kitab-kitab fiqh lah. Namun demikian, ada sebahagian kitab lagi meletakkan hak yang pertama itu bukan pengurusan jenazah, iaitu hak yang berkaitan dengan harta itu sendiri. Namun demikian, saya terus kepada pengurusan jenazah kerana hak harta ini jarang orang kita tunaikan dahulu. Apa dia hak harta ini? Iaitu seperti kalau ada barang yang dipinjam oleh si mati berada di rumah si mati, sebelum si mati diuruskan jenazahnya kena hantar dulu. Jarang kita nak buat begitu kan. Banyak barang-barang dia. Contohlah itu hak aini orang panggil. Namun demikian, kita pergi terus kepada pengurusan jenazah. Pengurusan jenazah ini, apabila berlaku je kematian, harta yang ditinggalkan oleh si mati yang kita kategorikan sebagai harta pusaka. Sebagaimana yang kuliah-kuliah yang lepas, saya membincangkan apa itu harta pusaka, apa itu bukan pusaka. Jadi dalam menguruskan jenazah yang ditinggalkan ini, jenazah si mati meninggal ini, jenazahnya yang pertama naklah diuruskan daripada mandi sehinggalah ke bumi. Segala perbelanjaan wajib dalam pengurusan jenazah boleh menggunakan harta peninggalan si mati. Nak guna tak nak guna itu warislah. Tapi dari segi hukum boleh ambil harta dia, urus jenazah, buat balik daripada hospital ke rumah. Berapa grade tu? Kalau grade lah, jarang orang ambil upah kan. Kalau ada kereta jenazah mungkin tak ambil upah. Tapi kalau kan dia ambil upah. Upah beli pembelian kain kafan dan sebagainya boleh ambil harta si mati. Kemudian upah gali kubur boleh ambil harta si mati kalau kena upah. Dan upah-upah begini ataupun bayaran-bayaran begini, bayaran yang wajib dalam menguruskan jenazah. Majlis tahlil tak wajib. Sebab itu saya sebut perkataan wajib tu, supaya boleh menggunakan harta peninggalan arwah yang mana perbelanjaan-perbelanjaan itu wajib dalam pengurusan jenazah. Arwah pula hendaklah yang meninggal itu menanggung sendiri nafkahnya masa hidup. Kalau isteri meninggal, wajib guna harta suami, bukan harta peninggalan isteri. Itu. Kalau kanak-kanak meninggal dunia, kena guna harta siapa yang menanggung nafkahnya untuk urus jenazah, bukan guna harta kanak-kanak. Itu perbahasan ulama panjanglah berkaitan dengan hal yang sedemikian. Jadi harta pusaka. Jadi harta pusaka ini tidak termasuk sumbangan orang ramai. Itu bukan harta pusaka. Jadi nak guna atau tak nak guna harta sumbangan orang ramai untuk pengurusan jenazah terpulang.
Tapi dia bukan harta pusaka. Sebab itu kita nak pisah dulu, satu bakul ini harta pusaka, satu kelompok ini bukan. Yang wajib nak guna yang harta pusaka, yang bukan terpulang kepada waris macam khairat kematian dan sebagainya. Tapi biasanya masyarakat kita guna yang itulah, tak ada masalah. Tak ada masalah. Majlis tahlil, kenduri arwah, upah orang mengaji dan sebagainya tidak boleh menggunakan harta pusaka. Kena faham dua tu. Bukan tak boleh buat, tak boleh guna harta pusaka. Nak buat terpulang. Bagus bagi yang dah buat, buatlah, tak ada masalah, bukan salah buat. Tapi dia bukan perkara wajib dalam pengurusan jenazah. Jadi kalaulah nak guna juga harta pusaka dalam membuat majlis kenduri tahlil, majlis kenduri kenduri arwah dan sebagainya, kena minta persetujuan semua waris. Kalau waris izinkan, boleh guna. Kalau waris tak izinkan, tak boleh guna. Tapi kalau nak guna sumbangan orang ramai tadi, tak ada masalah. Sebab itu bukan harta pusaka. Kan, khairat kematian tak ada masalah, sebab itu bukan harta pusaka. Sebab itu kita nak beza harta pusaka, mana satu harta pusaka, mana satu bukan. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, dalam penggunaan harta yang ditinggalkan oleh jenazah untuk buat perkara-perkara yang saya sebutkan tadi, iaitu majlis tahlil, kenduri arwah, walaupun semua waris setuju, harus berhati-hati. Ya? Kerana kita nak pergi kepada hak yang kedua dalam pengurusan harta pusaka. Hak yang kedua adalah pembayaran atau pelunasan hutang, qada'u duyunihi au duyuniha. Kerana dalam menyelesaikan atau dalam menguruskan harta pusaka, jika ada hutang, hutang kena bayar. Padai sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nafsul mu'min mu'allaqah bidainihi hatta yuqda anhu aw kama qala. Roh atau jiwa orang Islam ini terikat dengan hutangnya sehingga hutang itu dijelaskan. Walaupun mati syahid sekalipun, hutang ada, tak selesai yang itu. Yang mati syahid lah. Nak bagi tahu hutang dengan orang ni tak selesai walaupun mati syahid. Kan, kita jangan buat ringan-ringan lah. Meringan-ringankan dalam soal hutang itu. Okey, baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ulama berbeza pandangan tentang pembayaran hutang ini. Hutang terbahagi kepada dua. Yang pertama, hutang dengan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua hutang sesama manusia. Jumhur semua ulama sepakat bahawa bayar hutang menggunakan harta pusaka, sepakat. Namun ulama berbeza pandangan dalam menentukan hutang yang hendak dibayar ini sama ada hutang Allah Subhanahu wa taala wajib bayar atau tidak. Hutang manusia tidak berlaku khilaf, kena bayar. Hutang Allah Subhanahu wa taala nak kena bayar menggunakan harta peninggalan arwah atau tidak. Apa dia hutang Allah Subhanahu wa taala? Seperti sekarang ni dekat dengan musim haji. Tak lama dah. Haji fardu. Haji fardu. Kafarah, beri makan 10 orang miskin kalau dia langgar sumpah tak buat masa hidup. Contoh, nazar, dia pernah bernazar nak menggunakan sebahagian hartanya, sama ada nak buat kenduri, nak sedekah, nak beri makan orang miskin dan sebagainya, tak sempat buat, meninggal dahulu. Kalau bulan puasa pula, terlanjur siang hari bulan Ramadan bersama suami isteri, kena puasa 2 bulan berturut-turut. Nak puasa macam mana? Kawan dah meninggal, ambil harta dia, 60 orang miskin diberi makan. Itu hutang Allah Subhanahu taala. Kafarah, nazar, diat dan sebagainya lah, termasuklah fidyah, hutang Allah Subhanahu taala. Ulama khilaf dalam menentukan hutang ini kena bayar atau tidak. Pakai harta yang ditinggalkan oleh si mati. Jumhur ulama
mengatakan bahawa hutang Allah Subhanahu wa taala wajib bayar. Ni. Mazhab Hanafi mengatakan tak wajib bayar. Syafi'i, Maliki, Hambali. Mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hambali mengatakan hutang Allah Subhanahu wa taala antara yang saya sebut tadi wajib bayar menggunakan harta peninggalan si mati. Mazhab Hanafi mengatakan tak wajib kerana hutang Allah Ta'ala ini ibadat. Ibadat, jika ibadat itu perlu kepada niat dan sebagainya, dah mati dah. Namun demikian menurut pandangan mazhab Hanafi, berdosalah orang itu. Itu sahaja. Mazhab yang tiga tadi, mazhab Syafi'i, Maliki dan Hambali, yang mengatakan hutang Allah Subhanahu wa taala wajib dibayar itu berbeza pula pandangan ranking atau kedudukan, sama ada nak dahulukan hutang Allah Subhanahu wa taala atau hutang manusia. Mazhab Syafi'i mengatakan hutang Allah Subhanahu wa taala dulu baru hutang manusia. Kerana ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadainullah ahaqqa an yuqda aw kama qala. Hutang Allah itu lebih layak, lebih berhak ditunaikan. Itu pandangan mazhab Syafi'i. Pandangan mazhab Maliki, hutang manusia dahulu, hutang Allah kedua. Menurut pandangan mazhab Hambali, sama-sama taraf, ikutlah nak bayar hutang mana dulu pun. Sebab apa ulama menggariskan sedemikian rupa? Kerana bimbang-bimbang harta tak cukup, nak bayar hak mana satu dulu ni. Kalau harta banyak tak timbul isu, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah ya. Bimbang-bimbang tak cukup harta. Haji fardu, kafarah ada, nazar tak bayar lagi, hutang orang datang tuntut ni, nazar tak bayar lagi, nak bayar hak mana dulu ni? Mazhab Syafi'i kata hutang Allah Ta'ala dulu. Khilaf ulama dalam konteks itu. Hutang manusia kemudian. Ya, sila je. Okey, zakat termasuk hutang Allah Subhanahu taala lah. Zakat maksudnya di sini harta berkenaan dapat masa hidup, dah cukup haul, cukup nisab, mungkin belum berkesempatan pemiliknya nak membayar, meninggal, kena bayar zakat. Itu satu. Okey. Apabila meninggal dunia, okey, harta berkenaan, jika simpanan dah keluar zakat, tak kena lagi lah. Contohnya lah. Jika cuma ulama berbeza pandangan ataupun pandangan dalam konteks fatwa di Malaysia, wang kira WSP. Ada pandangan, dua pandangan. Nak bayar segera, dapat terus bayar zakat, atau tunggu cukup haul. Ataupun cukup haul dia lah, nisab dah cukup. Digalakkan bayar segera. Itu sahaja khilaf. Sebab mungkin seorang ini pekerja ada mencarung KRSP, tak ambil lagi, meninggal dunia. Okey, apabila meninggal dunia, wang itu 200,000 ke 300,000 ke bayar kepada penamanya. Penama kena keluar zakat. Menurut ada dua pandangan. Keluar zakat ketika dapat, atau keluar zakat ketika cukup haul setahun. Dua pandangan dalam fatwa kita. Kalau kita lihat muzakarah fatwa kebangsaan, digalakkan bayar terus. Nak tunggu cukup haul, habis dah. Biasanya begitulah. Itu. Digalakkan bayar teruslah. Pandangan dalam keputusan muzakarah fatwa kebangsaan dan di sebahagian negeri. Okey, baik. Namun duit dalam akaun yang dah bayar zakat, tak perlu lagi lah, kecuali si mati masa hidupnya tak sempat untuk keluarkan zakat, maka zakat itu hutang. Okey, zakat hutang. Dapat kat waris kena tunggu cukup haul lah baru keluar pula waris. Harta yang kena zakat je ya.
Harta yang tak kena zakat, tak kena. Sebab orang tanya saya, harta pusaka Ustaz, nak kena keluar zakat tak? Apa dia? Rumah, tanah. Yang itu mana dia kena zakat? Masih hidup pun tak kena zakat. Kita sendiri ada rumah, bayar zakat ke rumah? Tak ada. Kan? Ada kereta, bayar zakat ke? Tak ada. Jadi pusaka tak bayar jugalah. Yang saya kata harta yang kena zakat ni, bukan semua harta pusaka. Itu kita silap faham. Harta pusaka kena keluar zakat. Nilai rumah 300,000. Cukup nisab, pergi keluar zakat tak? Kita hidup sekarang pun tak bayar kan? Kan ada bayar zakat rumah. Wallahualam lah. Kan? Itu maksudnya. Ada sebahagian yang perlu dizakat. Macam takaful. Ada yang mengatakan masa dapat tu bayar zakat. Pandangan fatwa, keputusan fatwa lah. Ia panggil harta mustafad. Harta yang dapat terus bayar zakat. Kan? Okey, baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam mazhab Syafi'i, hutang Allah Taala mendahului hutang manusia jika sekiranya harta tidak mencukupi untuk melangsaikan kedua-dua bentuk hutang. Hutang Allah Taala ada, hutang manusia ada, dahulukan hutang Allah Subhanahu wa taala. Itu pandangan mazhab Syafi'i. Mazhab Maliki, hutang manusia dahulu. Kalau harta banyak tak timbul isu, tuan-tuan dan puan-puan, kita boleh bayar belaka. Yang timbul isunya jika harta tidak mencukupi untuk melangsaikan dua jenis hutang. Hutang manusia termasuklah hutang dengan bank, PTPTN dan sebagainya lah. Itu hutang dengan manusia. Okey. Kecuali dihapuskan oleh pihak-pihak berwajib, itu cerita lain lah. Selama mana tak dihapuskan, dia kena bayar lah. Okey, baik. Okey. Saya nak hubung kaitkan sikit dengan perbelanjaan pengurusan jenazah tadi. Jika sekiranya waris-waris bersetuju untuk menggunakan sebahagian kecil daripada harta yang ditinggalkan oleh arwah untuk buat kenduri tahlil, kenduri arwah dan sebagainya yang dipersetujui oleh semua waris yang terlibat dalam pembahagian harta pusaka, wajar dicatat jumlah penggunaan. Jika sekiranya si mati ada meninggalkan hutang dan hartanya telah habis digunakan, masih lagi berbaki hutang yang tak bayar, waris ada menggunakan harta peninggalan arwah untuk buat kenduri arwah dan sebagainya tadi, wajib bayar sekadar itu. Sebab itu saya kata bahaya sikit lah, kena buat catatan lah, bimbang-bimbang. Sebab ramai yang datang jumpa saya, Ustaz, habis dah harta saya, harta arwah Ustaz, tapi ada lagi orang minta hutang, kami kena bayar tak Ustaz? Saya terpaksa tanya, harta arwah ke mana perginya? Iyalah kan, kami buat majlis tahlil 7 hari 7 malam, 1,000 sehari dah 7,000. Contoh kan, kenduri arwah seekor lembu, masyarakat kampung datang makan, kurang-kurang nak 5-6 ribu. Contoh, ambil duit arwah. Upah orang mengaji Quran pula, sedekah niat wakaf kepada, kan, niat wakaf kepada, beri pada anak-anak yatim ataupun anak-anak tahfiz. Contoh. Ya kan. Benda yang elok, tak ada masalah. Tapi jika hutang tak cukup, macam mana? Sebab perkara itu tak wajib lagi buat, hutang wajib. Sebab itu kena catat. Sebab apa? Ramai yang terlepas pandang itu, yang duit dah habis dah, harta si mati dah habis dah, dia dah lah tak tinggal banyak sangat harta, ada sikit-sikit kami niat wakaf je kat dia. Contoh, kita niat wakaf kepada si mati ada hutang dengan orang yang sampai akhirat orang akan tuntut kalau dia tak halal. Faham maksud? Wakaf tadi tu sunat je, hak wajib ni dulu. Kan, kita nak bagi pahala ke arwah, kan, tapi hak orang pula tak tertunai. Sebab itu kena hati-hati kalau digunakan untuk belanja itu, tiba-tiba tak cukup, waris wajib ganti sekadar itu, sekadar yang digunakan. Kalau tak cukup lagi, barulah tak wajib. Sebab bayar hutang yang ditinggalkan oleh arwah, sama ada hutang Allah maupun hutang manusia, wajib menggunakan harta peninggalan si mati.
Waris tidak wajib membayar hutang si mati pakai harta sendiri. Itu kena faham dua benda tu. Tidak waris nak berhutang pula nak bayar hutang arwah. Ayah dia banyak hutang, anak-anak terpaksa hutang pula dengan orang lain. Dah lah anak itu terima zakat pun. Kalau wajib kan, sebab dia kata wajib bayar. Tak, hutang memang wajib bayar, tapi daripada mana bayaran itu? Wajibnya daripada harta peninggalan si mati. Waris guna harta sendiri tak wajib. Sunat bagi yang berkelapangan untuk membantu meringankan beban yang ditanggung oleh si mati. Siapa-siapa sunat boleh nak bantu, tapi waris lebih-lebih lagi lah. Orang yang dia berhutang itu elok halal. Halal lagi bagus. Tapi halal ke? Sebab setengah juta hutang ni. Contoh, kan bukan RM5. Kan RM5 mudah. Awak hutang saya RM5. Tak apalah, saya halal ya. Awak hutang saya RM40,000. Kan bila nak bayar bila? Terus saja kan. Payah nak halal. Kan kita cakap mungkin senang bagi kita, tak kena kat kita, halal je lah. Kan kena yang itu mungkin keperluan mereka berbeza-beza, tapi kalau boleh halal lagi bagus. Itu sahaja. Yang tak boleh halal nak juga tuntutan kerana keperluan masing-masing berbeza. Bukan salah, sebab hak dia, kan, hak yang orang yang berhutang. Dan wajib kalau si mati ada harta, kena jelaskan hutang berkenaan. Wajib bayar pakai harta pusaka. Sebab itu harta pusaka ni hati-hati urus, sebab dia ada hak dia. Kita bimbang tak tertunai hak itu kerana kelalaian kita, terkhilafnya kita salah guna harta dia. Bagaimana? Semuanya menggunakan harta secara tidak menepati kehendak syarak, atau orang panggil tak patuh syariah lah. Kan non-syariah compliance lah. Okey, tak patuh syariah. Dan kita cari pun cari barang yang patuh syariah, kan tiba-tiba urus harta orang pula tak patuh syariah. Kita tak tengok, tak sesuai lah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin si mati masa dia hidup, ia tidak berkesempatan untuk bayar hutang. Tetapi apabila meninggal, dan waris wajib bayar hutang menggunakan harta si mati. Sebab si mati masa dia hidup harta tak ada, duit tak ada, tapi tanah ada 2 ekar. Contoh, 2 ekar tanah ada, rumah ada. Contoh, takkan nak jual tanah masa hidup nak pakai lagi kan? Nak jual tanah bayar hutang. Tetapi apabila meninggal, waris kalau tak ada harta lain untuk bayar hutang, kena bayar hutang si mati juga, kerana si mati masih berharta, iaitu tanah rumah tadilah. Jadi nak bayar terpulang lah. Waris kata saya nak rumah ini, tapi hutang tak bayar, kena bayar hutang, ambil lah rumah tu. Contohnya lah, hutang si mati kena bayar menggunakan harta peninggalan si mati. Saya selalu ulang begitu kerana orang silap faham. Bayar hutang si mati wajib, dia berhenti kat situ je. Kan? Kelirulah kita. Waris-waris kat isteri terpaksa keluar rumah jual nasi lemak nak bayar hutang suami. Sebab dia kata wajib. Kan? Kan? Tak wajib, tapi tolong bayar terpulang. Okay? Tak wajib. Yang wajibnya pakai harta yang si mati tinggal. Itu wajib. Okay? Wajib guna harta yang si mati tinggal. Kan? Kalau si mati tak tinggal harta, tak wajiblah waris nak bayar. Tapi kalau waris tolong bantu bayar, terbaiklah. Alhamdulillah. Cuma hukum itu bagi waris yang tak bayar tak salah di sisi hukum syaraknya. Tapi kalau boleh bayar, alhamdulillah, kita telah meringankan beban orang yang kita sayang. Kan? Okey, baik. Jadi hutang Allah Ta'ala wajib bayar. Haji fardu. Sekali je haji fardu. Kalaulah arwah masa hidup telah pergi haji, tak perlu lagi. Tiba-tiba waris kata nak buat juga, catatlah berapa. Kalau ada minta hutang tu tak cukup, wajib ganti tu. Walaupun buat haji yang kedua, yang ketiga lah ni, haji fardu wajib, yang itu memanglah. Memanglah. Okay. Yang kedua, yang ketiga tidak lagi menjadi suatu
kewajipan, haji ulangan. Ada yang guna kata apa salahnya, bukan masalah apa salah tuan-tuan dan puan-puan ya, tapi ada peraturannya. Kalau kita nak layan apa salahnya, kita solat subuh mungkin 8 rakaat. Tak ada kerja kan ni, pagi-pagi duduk saja-saja, sementara tunggu waktu jogging buat 8 rakaat lah subuh. Orang kata mengapa lah buat 8 tak buat 2? Apa salahnya? Kalau nak jawab apa salahnya tak selesai. Kita duduk fikiran akal kita aja tak selesai. Sebab itu saya kata ramai orang jawab begitu, apa salahnya nak beri pahala kepada arwah kan? Nak berpahala biar ikut SOP, soalah begitulah. Tidak tak ada kan. Sebab dia ada peraturan dalam penggunaan harta. Sebab ramai masyarakat di luar sana dijawab begitu, kan beri makan orang ramai, dapatlah pahala. Betul, tak ada masalah yang dapat tu. Tetapi hutang si mati bayar tak? Awak dahulu yang ini sunat je, yang hutang ni wajib. Contoh, yang ini yang sunat, ada yang khilaf lah, macam-macam lah itu kan. Contohnya, tapi hutang ni wajib. Takkan hutang tak selesai? Kan contoh supaya kita tak sewenang-wenangnya, takut tersalah guna. Okey, baik. Yang tak boleh tu saya kata tadi harta pusaka. Saya selalu guna perkataan harta. Saya tak kata duit pusaka. Sebab ada yang jumpa saya, Ustaz, arwah ini meninggal dunia, duit dah habis dah Ustaz, kena bayar lagi ke hutang dia. Saya tanya, si mati ada apa lagi hartanya? Tanah 4 ekar, rumah 3 buah, motor dalam 4 buah, kereta 2 buah. Allah, banyak lagi harta dia, kena bayarlah hutang. Dia kata nak bayar macam mana Ustaz? Duit dah tak ada. Jadikan duit lah harta tu. Ini dia tak nak bayar hutang. Sebab itu saya sebut harta pusaka. Harta ni termasuk duit, termasuk rumah, kereta. Sebab itu saya kata harta. Takut silap faham, kita ingat duit je harta pusaka. Bukan. Semua tanah dan sebagainya. Jadi kalaulah duit habis dah, yang harta cair ni, harta alih ini, kena gunakan harta ta'alih, real property tadi atau akar tadi, harta ta'alih, untuk menyelesaikan hutang-hutang arwah. Macam mana nak bayar Ustaz? Duit tanah nak bayar macam mana? Saya kata tuan tanah daripada tak ada tanah boleh jadi tanah. Awak hanya nak bayar hutang dengan tanah je. Nak buat macam mana? Terbulanglah, nak jual, nak bertukar dengan waris, waris nak ambil, nak tebus, dia yang bayar hutang, tanah bagi kat dia. Itu masing-masing keluarga lah. Cara bayar, teknikal. Bayar tetap kena bayar. Kan? Bak waris tanya, dah tanah nak bayar macam mana? Tak ada duit. Saya kata kan, tanah lebih banyak lagi dapat duitnya kalau boleh jual. Tapi kami sayang nak jual Ustaz. Awak sayang tanah ke sayang pada arwah? Contohnya lah, kan, kata sayang arwah. Contoh. Ya. Okey, baik. Tinggalkan riba lah. Okey, baik. Baik, si mati tinggalkan riba. Itu masalah lah. Sebab riba adalah wang yang tak patuh syariah. Okey, maknanya harta yang riba itu hendaklah dilupuskan secara tak patuh. Dilupuskan melalui Baitul Mal dan sebagainya lah. Ya. Bukan riba saja, wang tak patuh syariah atau hasil yang tak patuh syariah dilupuskan secara yang telah digariskanlah, iaitu tak boleh guna untuk kepentingan diri sendiri, kena lupus untuk orang ramai dan sebagainya. Kalau tak pandai kena surah Baitul Mal lah. Itu kalau tak pandai nak berurusan dengan wang yang tak patuh syariah. Baik. Payah saya nak jawab sebab muzik ada khilaf ulama. Saya ada yang mengatakan harus, ada makruh sahaja, tak sampai, ada sebahagian mengatakan haram. Jadi saya nak pergi kepada situ tu alat apa satu persatu pula lah. Kan gendang biasa tak sampai haram. Contoh yang sekarang ni gitar pun sebahagian ulama contemporary kata tak haram lagi. Alat mana? Satu-satulah. Contoh, kalau digunakan dengan jalan yang betul lah. Bukan muzik tu salah, jalannya pula. Khilaf ulama dalam konteks menentukan alatan muzik yang mana dikatakan
Memang bagi ulama yang syadid memang haram lah. Ulama syadid. Ada ulama yang terpecah sebab perkara khilafiah. Macam-macam timbul isu. Wang tak patuh syariah ni termasuklah insurans, bukan riba saja. Muzakarah Fatwa Kebangsaan memutuskan bahawa insurans merupakan wang tak patuh syariah. Insurans konvensional, bukan Islamic insurans. Banyak tu. Tetapi sebahagian daripada konvensional itu, ya sebahagiannya adalah patuh syariah. Yang dibayar bulan-bulan itu, yang dibayar 100 bulan, kalau ambil 100 lah 10 tahun, maka 12,000. 12,000 itu harta pusaka kalau yang mengambil insurans konvensional itu meninggal. Lebihan lagi, pampasan yang lain lagi itu bukan harta pusaka. Yang dia bayar 100 sebulan itu harta pusaka, tak kira lah lama mana. Kalau 5 tahun, kalilah 100 bulan 5 tahun, kalilah dengan 60 bulan. Betul ke? Contohnya lah. Kan? Kalau lah 10 tahun, 120 bulan, maknanya 12,000 contoh. Tengoklah. Kalau dapat 100,000 pampasan insurans, 12,000 pusaka, 88,000 wang tak patuh syariah. Namun demikian, keputusan Muzakarah Fatwa Kebangsaan mengatakan jika sekiranya waris-waris yang ditinggalkan itu miskin, boleh guna. Miskin yang diputuskan miskin lah. Maksudnya macam asnah zakat lah. Bukan kita sendiri kata saya tak ada duit, saya orang miskin. Bukan kita putus tu. Ya ada peraturan nak katakan orang itu miskin atau tidak. Tidak ramai mendakwa miskin kan. Ya ada peraturan dia. Okey, baik. Okey. Jadi hutang kena bayar. Lepas hutang, harta sepencarian. Bukan bahagi lagi. Jika sekiranya waris dah bahagi harta, hutang masih ada lagi orang tuntut, waris kena bayar lah. Sebab waris mengambil mendahului daripada yang sewajarnya, iaitu hutang. Waris kata kami dah belanja habis dah ustaz, dah ambil, wajib ganti sekadar mana hutang dan bahagian yang diambil. Contoh dibahagi semua dah harta pusaka, tiba-tiba datang orang minta hutang. Ayah awak, arwah ayah awak ada berhutang saya sebanyak 10,000. Minta maaf cik, duit habis dah kami bahagi-bahagi. Tak boleh jawab begitu. Dia kena balik jumpa adik-beradik dia yang bahagi. Ayah kita ada hutang lah, kita kena pakat bayar ni sebab kita dah ambil duit dia. Sebab pembahagian untuk waris last sekali. Kita tak yang tu dulu sekali. Silap dari segi susunan kita. Kan? Jadi sebab itu kalau dia kata habis dah harta, sebab itu saya akan tanya ke mana pergi. Kami dah bagi ustaz, wajib ganti sekadar 10,000. Macam mana kami nak ganti ustaz? Kami ada 10 atau 6 orang adik-beradik ni. Saya tanya, bagaimana kamu bahagi di kalangan adik-beradik? Kalau bahagi sama banyak, ganti sama banyak. Kalau bahagi ikut faraid, ganti pun ikut faraid. Baik itu hukum tu kena nak tahu keadaan itu. Kami ikut faraid ustaz 10,000. Maka lelaki akan keluar 2 bahagian, perempuan keluar 1 bahagian untuk bayar semula. Sebab ikut faraid, lelaki dapat 2 bahagian, perempuan 1. Untuk ganti 10,000 nanti, kena bahagilah 10,000 tu ikut bahagian. Kalau ada 6 orang ini, 3 lelaki, 3 perempuan, maka kena bahagi kepada 9. Sebab lelaki dia anggap 2, 1. Maknanya 10,000 bahagi 9. Lelaki bayar 2 bahagian, perempuan bayar 1 bahagian. Boleh faham ya tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itu pembahagian tu penting. Jika sekiranya bahagi mengikut muafakat sama banyak je kami bagi rusak, maka keluar sama banyak 10,000 bahagi 6. Susulan itu. Kan? Sebab masing-masing dah ambil. Habis harta dia ustaz, kami hanya ambil 5,000 je. Itu je yang ada baki. Tiba-tiba orang datang minta hutang 10. Yakin tak hutang? Yakin, memang betul orang tu berhutang. Waris hanya wajib ganti setakat 5,000 sahaja. Nak bagi lebih, itu sunat je. Hak yang wajib 5,000 sebab dah ambil ganti. Sebab itu penting. Sebab itu saya kalau dalam khutbah pusaka orang panggil jemput pembagian pusaka adik-beradik, yang itu saya akan sebut dulu. Boleh nak bahagi sebab nak tunggu hutang selesai, wallahu a'lam berapa tahun pun tak tahu, sebab kita tak tahu hutang orang datang ni.
Boleh bahagi, tapi ambil ingatan dan catatan setiap waris-waris bahawa jika ada tuntutan hutang dan kita yakin bahawa si mati ada berhutang dan kita telah pun membahagikan harta arwah, ingat semuanya berkewajipan untuk mengganti balik sekadar yang diambil. Dia faham lah ke? Belanja jangan seronok sangat dulu. Kok lah ada kan, kita terus dah habis. Kan? Kita dah belanja hak, orang lain ada hak orang yang berhutang di dalamnya. Jadi kita tak nak begitulah tuan-tuan dan puan-puan ya. Jadi kita kena jaga-jaga hal yang sedemikian. Okey, baik. Kemudian dalam soal seterusnya lagi, ada sebahagian daripada pandangan cendekiawan Islam ya, mengatakan bahawa harta sepencarian mendahului hutang. Dia duduk awal-awal lagi. Ada pandangan mengatakan harta sepencarian adalah ranking yang sama seperti ranking hutang. Ya. Sebab itu penting kita nak tahu kedudukan tu. Mana dulu, mana kemudian. Ya. Kalau si mati ada meninggalkan isteri, masih lagi isteri kepada arwah, maka perbelanjaan tempat tinggal atau tempat tinggal selama 4 bulan 10 hari mendahului hak-hak lain lagi. Maksudnya kalau isteri meninggal dunia, suami dia ada rumah, maka isteri kena tinggal dalam rumah itu 4 bulan 10 hari, jangan halau. Jika rumah itu rumah sewa, maka boleh diambil harta suami untuk membayar sewaan rumah selama 4 bulan 10 hari. Dulu daripada urus jenazah lagi yang itu. Itu saya kata hak aini tu. Baik tuan-tuan dan puan-puan ya, yang dirahmati Allah, termasuklah facilities lah, duduklah rumah dan sebagainya. Nafkah tempat tinggal sahaja dalam mazhab Syafi'i. Bukan makan minum. Makan minum berlaku khilaf ulama dalam mazhab Syafi'i. Nafkah hanya nafkah tempat tinggal. Tak ada, maksudnya isteri apabila kematian suami wajib mendiami rumah yang suami sediakan ketika dia masih hidup dahulu. Kalau rumah tak bayar-bayar sewa, rumah tu lah 4 bulan 10 hari. Jangan terus halau isteri berkenaan, keluarlah awak daripada rumah ini dah jadi rumah pusaka, kami nak bagi-bagi kepada waris-waris. Awak tak ada hak sepenuhnya, awak ada sebahagian sahaja. Jadi keluar, kami nak jual waris-waris. Jangan dalam 4 bulan 10 hari itu. Lepas pada itu, bincanglah bagaimana nak buat. Kita tak yang itu dulu. Sedangkan isteri wajib beredah dan berehdad di rumah kan. Kita tak pergi halau pula masyarakat kita kat luar sana lah. Dia kata rumah ini rumah anak saya kan. Contoh, rumah ini rumah abang saya. Awak tak, sebab abang saya rumah ini adalah rumah yang abang saya dapat daripada arwah mak saya atau arwah ayah saya. Apabila dia dapat daripada arwah ayah dia, harta dia dah lah. Kita sensitif pusaka tu biasanya. Apabila seseorang mendapat tanah pusaka menjadi tanah dia lah, tak terikat dengan pihak lain, dia boleh jual, dia bebas dah lah. Tak ada sekatan dah, sebab nama digeran pun dah sama nama dia dah. Contoh, tak ada dah, itu samalah seperti harta wang ringgit dan sebagainya. Cuma kita je sebut tanah itu tanah arwah, dapat kat dia, begitu sajalah. Tapi tidak membataskan hak pemiliknya untuk berurusan. Kita selalu bataskan. Anak yang A dapat rumah, mereka muafakat kan, adik ambil rumah, abang ambil tanah kebun, boleh ke? Contoh saya bincang adik-beradik. Alhamdulillah sama, lebih kurang je tak apalah. Dan walaupun abang ada hak atas rumah, adik pun ada hak atas tanah kebun, hak pusaka masing-masing ada kan, kita dapat belaka, kita dah setuju untuk mudah urusan, adik ambil rumah, abang ambil tanah kebun. Contoh.
Adik pun dapat rumah buat sewa, contoh buat homestay. Abang dapat kebun. Hasilnya adalah kelapa, contohnya lah. Durian kapung, saking tak ada lagi lah, contoh. Adik dia kata hasil kebun tu saya nak juga, kan kebun arwah ayah. Hasil rumah sewa, kan? Contoh hasil homestay. Biasa gitulah. Hasil homestay, hasil buat rumah sewa dan sebagainya tak nak bagi. Kebun yang nak ayah tu. Kan pelik saya kata tu. Kan? Kan? Adik dapat rumah. Dia tak duduk sebab dia ada rumah sendiri. Adik pun buat homestay rumah tu. Dapatlah bulan-bulan. Abang dapat kebun, dapat hasil. Adik kata hasil dia nak juga. Sebab kebun arwah ayah. Abang pun bagilah. Contoh, hasil rumah sewa seorang je. Homestay. Tak hak ayah apa? Kebun je masalah. Sedangkan apabila dapat kepada orang itu, daripada tak ada atas barang itu, semua hak dia. Sebab itu dia anggap tanah dalam kanun tanah negara pun tanah. Dari segi Islam, kalau nak kena angkatlah. Kecuali dia buat perjanjian lain, itu cerita lain. Kan? Tidak. Ada juga yang itu. Ada dapat kebun, ada dapat wang tunai. Dari ni ambil wang tunai, tak payahlah kebun. Wang tunai habis saya belanja, enjoy dan sebagainya dengan senilai lebih kurang nilai kebun. Tapi hasil kebun nak lagi. Rugilah yang dapat kebun, kan? Yang dapat wang tunai tu untung. Kan? Habis dia belanja tak ada pun berfikir tentang ini harta arwah. Tapi apabila hasil kebun dia tanya, ini kebun arwah tinggal ni, kan? Contohnya lah, nak lagi hasil. Sampai ketua kelapa tu, sampai kelapa sawit tak mengeluarkan hasil lagi lah. Barulah berhenti. Tanam semula pun nak lagi. Kan? Tanam semula kebun kelapa sawit. Kaya nak sebab tanah arwah ayah kan. Susah kalau dapat tanah nak berurus niaga. Jangan jual bang, tu tanah arwah. Rumah kita dah jual dah, duit dah habis dah, dia belanja hak bahagian dia. Yang ini dia kawal pula. Ini yang masalah kalau saya kata sensitif masyarakat kita tentang harta. Okey. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya sentuh sepitah lalu dulu harta sepencarian dalam masa sebelum, ada lebih kurang dalam berapa minit lagi ya? Dalam 4 minit lagi lebih kurang. Sepitah lalu, sebab harta sepencarian ini antara Malaysia ni kita ada undang-undang kita. Harta sepencarian adalah harta yang diperolehi oleh pasangan suami isteri dalam tempoh perkahwinan yang sah menurut hukum syarak, sama ada hasilnya itu diperolehi secara sumbangan langsung atau tidak langsung. Itu dikatakan harta sepencarian. Suami isteri, anak duduk dengan mak, mak duduk dengan anak, tidak adik duduk dengan abang, abang duduk dengan adik, tak ada harta sepencarian. Harta sepencarian wujud dalam ikatan perkahwinan. Sah akad nikah di antara suami isteri, mereka berusaha, ada hasil, dapat harta dan sebagainya. Pihak yang satu lagi layak untuk dapat harta sepencarian jika ada tuntutan. Harta sepencarian adalah berasaskan tuntutan. Jika tidak dituntut, dianggap sebagai redha. Sebab itu dia panggil tuntutan harta sepencarian. Harta sepencarian tak berlaku di rumah kecuali waris-waris setuju, tak nak ke mahkamah. Dua tu. Sebab keputusan kepada harta sepencarian banyak mana dapat dan sebagainya, mahkamah akan tentukan kadar. Kalau tuntut di rumah, memanglah orang yang menuntut akan nak banyak sahaja. Dan rumah ni saya nak separuh, sebab apa? Harta sepencarian. Tanah arwah ni saya nak separuh, sebab apa? Harta sepencarian. Memang banyak je bagi yang menuntut. Tetapi adakah kadar yang dituntut itu sesuai dengan sumbangannya? Itu yang menjadi persoalan, mahkamah kena putuskan. Sebab itu kalau waris-waris setuju di rumah dan waris semua dewasa, itu cerita lain. Kalau waris bantah tentang kadar, biasa kena putuskan di mahkamah. Bimbang saya kalau ada anak yatim, lagilah saya syorkan ke mahkamah. Sebab yang menuntut itu dituntut banyak. Biasalah orang menuntut kan. Yang kata tanah ini separuh daripadanya hak saya. Jadi ada anak yatim.
Kalau bawa mahkamah mungkin 1/3 je. Jadi telah dia menuntut bahagian orang lain pula. Okey. Okey, itu harta sepencarian tuan-tuan dan puan-puan. Kita kena sambung lagi panjang harta sepencarian. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah azim wa li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada terkasar bahasa, tersilap kata. Itu adalah kelemahan diri saya sendiri. Wallahu a'lam.